استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا. Kita istighfar tuan-tuan. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. 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 المحترم العالم علماء في هذا المكان المبارك صاحب الفضيلة سيد الإمام وسيد البلال أيها المستمعون الكرام كلكم جماعة بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar ya ayah ibu sekalian, sihat? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan rahmatnya Allah. Allah telah menemukan kita dalam majlis yang sangat-sangat barakah ini, di tempat yang Allah turunkan banyak kemakbulan doa terhadap setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melewati kita dengan masa-masa yang sangat barakah. Malam tadi kita solat sunat witir, ada kunut. Dan disebutkan lagi malam tadi di antara malam yang ke-17. Jadi disebut oleh Syekh Imam Ahmad ibn Hanbal, tak kusangkakan dan tak kudugakan bahawa boleh jadi malam Lailatul Qadar turut terjadi pada malam ke-17. Al-Imam Ibn Mas'ud menyatakan tak kusangka dan tak kudugakan boleh jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-19. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan kau anggarkan Lailatul Qadar itu boleh jadi pada malam yang ke-23. Jadi kalau nak kata ada tak qaul-qaul yang mengatakan selain daripada 10 daripada malam yang terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar? Naam, mawjud. Ada. Dan kerana ada itulah Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang soleh termasuk Al-Imam Maliki rahimahullah tidak pernah mengabaikan keseluruhan daripada Ramadan. Al-Imam Maliki tidak akan masuk ke dalam Ramadan kecuali mempersiapkan baju ibadahnya, serbannya yang paling mahal, tak khusus untuk mencari malam Lailatul Qadar. Macam tu juga yang dipakai oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana mereka ini semuanya ada pakaian khusus dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kita satu kitab panduan. Lepas Al-Quran turun, semua kitab-kitab setelah itu semua terbatal. Wa imma Zabur, terbatal amla? Terbatal. Taurah, terbatal ataupun tidak? Terbatal. Injil, terbatal ataupun tidak? Terbatal. Sebab itu Injil hari ini ditukar nama. Setelah mana diletakkan Old Testament dan juga New Testament, dikembangkan oleh satu orang penulis daripada bangsa Kristianisasi dan Nasrani, namanya Saint Paul. Dia wujudkan satu kitab yang lain ataupun satu buku yang lain. Wa imma sekalipun mereka ni yang beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasalam mengaku diri mereka sebagai ahli kitab. Sedangkan setelah mana Quran sempurna, adakah diterima lagi ahli kitab? Adakah syariah mereka diterima lagi? Tidak diterima lagi. Itulah hujahnya yang menyebabkan kadang-kadang ashab kita di Indonesia itu, di rumah mereka ada dua. Satu rumah ada orang Islam duduk, satu rumah ada orang Kristian duduk, satu rumah lagi ada orang Buddha duduk. Ada 3, 4, 5 agama dalam satu rumah. Sedangkan itu ada larangan jelas dalam Islam. Mamnu', kita dilarang.
untuk duduk bersekedudukan dengan satu orang yang Allahumma salli ala Muhammad bukan sealiran agama dengan kita. Apatah lagi kalau mereka bernikah. Kalau mereka bernikah di sepanjang kehidupan mereka, sedangkan pasangannya itu tidak masuk kepada agama Islam, maka sepanjang perjalanan itu, contoh perkahwinan di antara orang Islam dengan orang Kristian, maka tidak sah perkahwinan mereka sepanjang bersama mereka dihukum sebagai zina. Na'udzubillah min zalik. Dan panduan kita ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian adalah Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang pertama sebutkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kata Allah Ta'ala, mulakan dengan ayat, segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menurunkan Alkitab merujuk kepada Al-Quran. Disebutkan kepada abdihi, kepada hambanya. Hambanya itu ulama antaranya Al-Imam Ibn Katsir sebut merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila disyarahkan oleh Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki, kenapa Allah Taala guna kalimah abdihi? Sama juga istilahnya bila Allah gunakan waktu peristiwa Isra. Subhanalladzi, Allahumma salli ala Muhammad, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengisrakan, menggerakkan hambanya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurungan dalam kitab tafsir daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dua ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala kalau bagi kepada Rasulullah, Allah akan gunakan kalimah abdihi. Kata Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki, tidaklah menjadi satu kemuliaan paling tinggi kepada Rasulullah kecuali ianya, Allahumma salli ala Muhammad, diberi kemuliaan apabila disebut dirinya sebagai hamba. Maksudnya, makam ubudiyah itu adalah makam yang paling tinggi. Kita mungkin tak boleh jadi Nabi. Kita juga mungkin tak boleh jadi Rasul. Mungkin kita juga bukan daripada kalangan awliyaillah. Tapi kita boleh ayah-ayah ibu-ibu sekalian untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kasih kepada dia. Apatah lagi dengan Quran. Ramai orang yang tak sedar satu hadis sahih dalam Quran, dalam hadis berkenaan dengan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sunat muakkad baca Quran, Allahumma salli ala Muhammad, itu tercatat dalam kitab mazhab Imam Syafi'iyah. Dalam solat sunat tarawih, apa hukum solat sunat tarawih ayah ibu sekalian? Sunat muakkad. Dan hukum dalam kita membaca Quran, tadarus Quran juga sunat muakkad. Berdalilkan Sahih Bukhari, kana Jibril alaihi salatu wasalam yalqan nabi fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Atau kama qala, hadis sahih rawahu Bukhari. Sesungguhnya Allahumma salli ala Muhammad, Jibril itu dia akan bertemu dengan Rasulullah pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Apa yang mereka buat? Fayudarisuhul Quran, maka mereka akan tadarus Al-Quran. Fin ba'da tarawih, setelah mana habis tarawih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya. Ada dua riwayat disebut dibangunkan witir. Witir dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnat. Witir dalam mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib. Berdalilkan hadis riwayat Ahmad dan juga Baihaqi. Innallaha witrun yuhibbul witr fa'autiru ya ahlal Quran. Atau kama qala, sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah suka sesuatu yang witir. Maka berwitirlah kamu barang siapa yang beriman kepada Al-Quran. Dalam mazhab Al-Imam Hanafi berdalilkan hadis riwayat Baihaqi dan juga Ahmad, maka mereka mewajibkan para muqallidnya yang mengikut mazhabnya untuk witir. Witir pula Allahumma salli ala Muhammad dibuat secara dua. Kan kita lepas mayang semalam, lepas tarawih kan kita terus buat witir kan. Itu amalan siapa itu? Itu adalah yang melakukan witir secara faslun. Bermaksud dia selonggokkan sekali, satukan sekali.
Dan dia buat sebelum dia tidur. Siapa yang buat? Siapa buat dulu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Uthman ibn Affan. Dalam kitab Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Al-Idrus. Setelah itu, Allahumma salli ala Muhammad, yang bangun malam, waktu dia buat tahajud, dia solat hajat, dia solat taubat, dia solat tasbih, lepas tu tutup dengan witir, itu amalan siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin ni, Allahumma salli ala Muhammad, termasuklah apa yang saudara buat malam tadi. Sama ada saudara buat tak balik, Ustaz, kalau saya nak tunda dulu, ada kat mana lebih baik Ustaz? Saya menunda dulu tu ke ataupun saya boleh buat? Hakikatnya itu pilihan. Ada sahabat Rasulullah buat sebelum mereka tidur, ada juga yang buat setelah mana mereka jaga malam. Itu adalah pilihan. Yang terbaik adalah mereka yang melakukan ibadah dengan Allah punya perasaan dalam hati dia. Itu yang terbaik. Pula tu dalil berkaitan dengan tadarus Al-Quran. Rupa-rupanya kan, orang Melayu dah lama buat benda ni. Saya daripada kecil tadarus Quran kat surau depan rumah saya. Macam mana rumah depan-depan ni? Rumah saya di Ampang. Macam itulah depan-depan tu surau. Ngaji Quran, tadarus Quran kan. Bila yang seronok tu, bila nak raya dapat RM30. Oh, JK bagi tu, tuan-tuan. Dapat duit raya awal. Kan, RM30. Sekarang ni kalau bagi budak-budak RM30, dia kata tak cukup Ustaz. Beli top up Maxis dia dah habis, dia kata. Tuan sekalian, kali ni tuan-tuan kalau nak bagi naiklah sikit. Tuan-tuan pun dapat allowance government 500. Bagilah budak-budak ni 200.5. Contoh, tuan-tuan. Contoh. Saya dapat seronok gila waktu tu. Baca Quran. Dan bukan itu saja, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak bagi tahu kat ayah-ayah dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimaksudkan dengan tadarus Quran, tidak mewajibkan entum baca Quran. Tadarus Quran, masdar dia darasa, belajar. Maksud dia, kalaulah satu orang itu bawa Iqra, ataupun dia bawa Muqaddam, dia tak akan satu pasukan dengan orang yang lancar baca Quran. Lancar baca Quran satu pasukan, yang kurang lancar satu pasukan. Kenapa kita asingkan Ustaz? Sebab kita tak nak dia futur, dia putus asa. Bila dia masuk kumpulan yang lancar, orang lain baca 3 helai, dia baca setengah helai, adakah dia boleh kekalkan stamina motivasi dia? Belum tentu. Masukkan dalam satu pasukan yang nak baca Quran, yang nak belajar satu pasukan. Wa imma dia belajar hamzah ba syadda di atas abba di atas ba abba, itulah pahala sunat muakkad tadarus Al-Quran untuk dia. Jadi tadarus Quran syarat dia bukannya khatam. Syarat tadarus Quran adalah wajib ada tasmi', iaitu Allahumma salli ala Muhammad, wajib ada orang dengar. Kalau asing dalam grup WhatsApp, ente baca juzuk 1, ente juzuk 2, ente juzuk 3, itu bukan tadarus Quran, itu tilawatul Quran. Itu tilawatul Quran. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, dasar kita terbuka. Orang yang tak mahir baca Quran juga boleh tadarus Quran. Wa imma dia baru belajar Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun dia baru belajar Muqaddam Rasam Usmani. Mafi muskilah. Apa-apa bentuk pembelajaran yang diniatkan mengikuti sunnah Rasulullah, itu hukumnya tadarus Al-Quran. Ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, saya dulu tak boleh sebut R. Tak boleh. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, saya ni anak imam. Pergilah mengaji dekat jiran. Pula tu bila ustazah tu marah dekat saya kan, dia suka kaitkan, kau ni dah lah anak imam, pelat R pula tu. Itulah masalah tuan-tuan. Nak marah-marah lah, janganlah kaitkan dengan bapak. Tuan-tuan sekalian kan. Lepas itu dah lah dia marah saya macam tu. Sebelah member saya pula tu adalah orang perempuan tuan-tuan. Malulah saya, dia pergi marah saya depan awek tuan-tuan. Saya pelat R. Saya balik tu saya cakap dekat mak saya pelat R lah mak, dia kata. Cuba kau berlatih. Tuan-tuan, siang malam saya berlatih sebut Ferrero Rocher tuan-tuan. Ferrero Rocher. Tak habis-habis tuan-tuan, lebih baik aku berzikir tuan-tuan sekalian. Tapi sebab nak boleh sebut huruf R. Lepas itu tuan-tuan, dah lah tak boleh sebut R. Saya ni daripada sekolah rajin. Saya keluar universiti dapat anugerah tokoh pemidato.
Saya sekolah rendah, saya masuk sajak tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau orang pelat R bersajak macam mana? Negawaku, tanah tumpahnya dawahku. Apa dawah tu tuan-tuan? Saya tak boleh sebut. Sehinggalah saya berazam, saya nak sebut betul-betul tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Saya belajar betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad. Saya berlatih betul-betul. Saya cari macam mana cara nak betul boleh sebut R. Supaya kalau kita sebut perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, supaya bila saya sebut huruf Ra tu betul. Saya berlatih siang malam pagi petang menzikirkan menggunakan tasbih Ferrero Rocher tuan-tuan. Itu zikir saya. Sampaikan waktu saya duduk seorang-seorang dah macam bunyi vibrate handphone. Tak habis-habis saya berlatih. Sampailah saya boleh bercakap, saya boleh baca. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri saya kemudahan. Saya kata ayah sekalian, tak ada masalah kalau pelat huruf pun. Tahu tak orang-orang utara banyak yang dah berusia, bila kita sebut di huruf Fa, di utara ni, pakcik cuba sebut huruf Fa. Pa dia kata. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Nanti dia baca apa dia? Apa hasibtum. Dia macam tu. Dia memang tak boleh. Contoh, saya ada ajar seorang makcik ni. Makcik cuba sebut ikut ustaz. Alif ba ta. Dia pun sebut alif ba ta. Makcik alif ba ta dia sebut. Alif ba ta. Pening kepala saya. Apa caranya nak bagi dia boleh sebut? Akhirnya saya pun tukar. Makcik cuba sebut alif ba ta. Dia sebut alif ba ta. Boleh pula tuan-tuan. Boleh pula. Lepas itu, last kali bila saya sebut makcik, ini huruf jim, ha, ho. Betul cerita Piramli tuan-tuan. Dia confuse kat situ. Ustaz, ni bukan jim mata toncit ke Ustaz? Kata tuan-tuan. Oh, dia tengok cerita Piramli tu yang dapat itu tuan. Dia tak boleh dapat. Saya kata makcik, kalaulah makcik 1000 kali nak ustaz ulang, ustaz akan ulang. Tapi makcik jangan putus asa. Kalau makcik putus asa, maka akan ada masalah antara kita. Ayah-ayah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan putus asa. Saya nak bagi tuan-tuan tengok Quran ni baik-baik. Zaman Rasulullah, Quran tidak dihimpunkan. Quran ni tuan-tuan dimulakan oleh Allah adalah perkara yang baru, dihimpunkan jadi mushaf. Nabi tak kumpulkan macam mana kita kumpulkan. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Sebegitu juga Nabi tak buat macam tuan-tuan setiap rakaat solat tarawih itu ada solawat. Cuma tuan-tuan kat sana depa dulu boleh tawaf. Kita nak tawaf apa? Takkan nak tawaf giant kot tuan-tuan. Okey jemaah, antara 4 rakaat tarawih kita pergi tawaf giant tuan-tuan. Tak pelik orang tengok tuan-tuan tu. Okey jemaah, kita dah antara ni kita nak rehat-rehat, kita tawaf dulu AU2 ni. Imam paling depan sekali tuan-tuan. Hoi, hoi ya hoi. Hoi ya hoi ya hoi ya hoi. Bawa jemaah dia pusing. Maafi. Yang kita buat solawat. Maka apa yang berlaku? Dikumpulkan. Mula-mula ni cadangan Quran ni nak ada ni, dihimpunkan ni zaman Abu Bakar dah ada cadangan, Umar bagi cadangan, tapi Abu Bakar tak berani. Abu Bakar kata, aku tak berani pasal Rasulullah dulu tak impunkan Quran. Maka Umar ni berhasrat tinggi. Tiba-tiba dalam satu peperangan itu menyebabkan ramai tahfiz meninggal dunia. Jadi nak pastikan Quran terjaga dan terselamat. Tuan-tuan tahu ya, lepas Quran turun, waktu mula-mula Quran turun, kita tak boleh bawa risalah itu keluar daripada negeri Islam. Kenapa? Supaya tidak berlaku apa-apa pemalsuan dalam Quran. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok Syiah punya Quran 3 kali lebih tebal daripada Quran kita. Hebat tak hebat tuan-tuan Syiah? Dia boleh adjust sendiri tuan-tuan sekalian. Dia boleh buat buku tu macam buku dia. Dia boleh buat the holy book tu macam dia punya rujukan dia sendiri. Lebih tiga kali ganda. Tuan-tuan boleh tengok banyak buku-buku Syiah di library UKM untuk kajian. Apa yang berlaku Allahumma salli ala Muhammad? Setelah itu mulalah zaman Sayyidina Osman, dia mula gerak tuan-tuan. Tapi saya nak bagi tahu ya, daripada 4 sahabat ni, 3 daripadanya syahid. Abu Bakar saja ada khilaf. Ada sebut Abu Bakar meninggal dunia sebab syahid.
Ada sebut Abu Bakar meninggal dunia sebab demam. Tapi 3 ni yang kita tengok. Khulafa' Ar-Rashidin diburu oleh Ibnu Muljam untuk bunuh dia. Saidina Umar sebagai riwayat sebut, waktu dia tengah datang solat subuh, tuan-tuan, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dan Saidina Osman, dia meninggal dunia macam mana? Osman ni, dia memang sahabat Nabi yang dah jadi kaya sebelum jadi pemimpin. Tu Osman. Dia kaya sebelum jadi pemimpin. Dia ni antara sahabat Nabi yang pakainya cantik, makannya sedap. Menandakan tidak ada masalah untuk sesiapa yang cintakan agama untuk pakai pakaian yang cantik, untuk makan-makan yang sedap. Dia ni tak sama macam Abu Omar dan tak sama macam Abu Bakar. Dia ni lebih kurang sahabat Nabi yang educated dan standard tinggi sikit. Jenis yang makannya sedap, pakainya cantik. Apa yang berlaku dekat Osman? Dia kumpulkan Quran, dia sempurnakan. Yang tak ada baris, diletakkan baris. Sumbangan dia besar dalam agama ni. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Orang kata Osman makan duit negara. Orang kata Osman makan duit rakyat. Orang kata Osman ni hidupkan dan kahwinkan anak-anak dia dengan manfaat wang hasil negara. Fitnah itu sebar luas. Osman boleh untuk menutup fitnah itu dengan mengumpulkan bala tenteranya, boleh sampai ke Basrah. Bala tenteranya dah ramai waktu itu. Tuan-tuan tahu tak kenapa boleh kata sampai sana? Zaman Rasulullah bukan zaman yang kita pegang 2/3 dunia. Bukan. Rasulullah buat foundation. Rasulullah hantar Muaz bin Jabal. Rasulullah pergi hantar Abu Musa al-Asy'ari jadi gubernur. Yang jadikan kita dapat 2/3 pegang dunia bukan zaman Rasulullah. Zaman siapa? Saidina Umar. Dan bila dah dapat dekat Osman, waktu itu kita ada Al-Askariyah yang kafir. Dan waktu itu apa yang berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, bila kita berhimpun, boleh buat ramai. Apa yang berlaku dekat Osman, dia tak gunakan nama dia untuk selamatkan nama dia. Apa yang dia buat? Orang datang dekat dia, ketika mana dia ada kat dalam rumah dia, dia tengah pegang Quran Rasam Usmani yang tuan-tuan baca tu. Dia letak dekat bahu dia, dekat dada dia. Dan waktu itulah orang mengambil tombak, orang mengambil pedang, tuan-tuan. Dia meninggal dunia dalam keadaan Qurannya di dada dan sebelah lagi dadanya dicampakkan, dihunus dengan pedang dan tombak. Osman meninggal dunia dalam keadaan yang syahid, ayah-ayah sekalian. Itu jihad untuk Osman. Macam mana pula jihad kita dalam memahami ilmu Al-Quran? Macam mana? Tuan-tuan cuba tengok dalam kitab Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni ulama' tasawuf. Dia ambil kaul daripada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sebut, dia ambil saja. Letak dalam kitab Futuhiyat dia. Dia kata dalam Al-Quran ni ada huruf tau sebanyak 1,027,000. Artinya 1,027,000. Itu adalah huruf dalam Quran yang dinakalkan oleh Ibnu Arabi, diambil daripada Imam Asy-Syafi'i. Dan saudara bayangkan kalaulah kita dapat betul-betul menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Disebut dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Manaqib Asy-Syafi'i ini bukan ditulis oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh anak murid dia. Anak murid dia ni duduk dalam majlis dengan Imam Syafi'i. Dia kata apa dia? Tidak kusangka dan tidak kudugakan masyayikhku ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah dapat menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali, tuan-tuan. Daripada mana kaul tu, Ustaz? Daripada kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Makna kata apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Bila Imam Asy-Syafi'i dapat baca 60 kali, ada orang tanya, ya ke Ustaz, saya tak boleh pun nak baca? Saya tak boleh pun nak baca banyak kali macam tu? Pertamanya, tuan-tuan, hubungan ulama' dulu dengan Quran adalah seperti hubungan kita dengan makhluk, dengan handphone. Ulama' dulu mereka ada karamatus sa'ah. Karamatus sa'ah, karamah kepada masa. Iaitu masa mereka rasa panjang. Kerana mereka tidak pernah sia-siakan. Macam tu juga apa yang berlaku dekat Imam Bukhari.
Imam Bukhari menghafal lebih daripada 700,000 hadis yang pelbagai sanad dan riwayat. Tetapi dalam kitabnya Sahih Bukhari hanya dicatatkan sebanyak 7,000 hadis sahaja. Sebab metodologi Imam Bukhari adalah dengan menyusun yang sahih dalam kitabnya. Macam tu juga metodologi Imam Muslim. Kaedah mereka sama. Tapi apa yang Ustaz nak sebut kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni, Allahumma salli ala Muhammad, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan Al-Quran itu sebagai teman, sebagai sahabat dia, sampailah dia melewati keadaan pelbagai. Quran ni ubat. Hari ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, ramai orang dekat luar sana tengah putus asa. Sebab disebut oleh ulama, ini adalah zaman ma'yus. Zaman ramai orang putus asa, tuan-tuan. Ramai orang putus asa. Yang miskin terus dihimpit. Yang sukar, tuan-tuan sekalian, terus ditekan. Setelah daripada itu, ramai orang dah mula bunuh diri, tuan-tuan. Tertekan. Tertekan betul-betul. Ini zaman ma'yus. Zaman yang mana ramai orang putus asa dengan rahmat Allah. Zaman yang mana dia stres untuk hidup. Sebab itu PDRM sebut pada tahun last Oktober 2020, lebih daripada 266 orang telah bunuh diri. Dan daripada 266 orang yang bunuh diri, 70% adalah di kalangan kaum lelaki. Agak-agak dia kenapa kaum lelaki ramai bunuh diri, tuan-tuan, PKP ni? Agak-agak dia apa, ayah-ayah ibu sekalian? Sebab masalah kewangan. Lebih daripada 600,000 orang hilang tempat kerja. Ramai orang tertekan. Baru-baru ni Mstar Online minta saya jawab beberapa isu. Ada artis-artis popular ni yang menghadapi bipolar disorder. Bipolar disorder ni adalah penukaran emosi secara cepat. Mula-mula dia baik, tuan-tuan, tiba-tiba dia soleh je macam ni. Nanti sampai kat pintu tu dia cakap meriah sangat. Tong-tang, tong-tang, tong-tang. Lepas tu balik rumah dia mengamuk. Pertukaran emosi dengan begitu cepat. Itu namanya penyakit bipolar disorder. Orang macam ni, tuan-tuan, hidup dia sangat tertekan. Yang kedua, kalau sakit skizofrenia. Skizofrenia ni pula, dia punya sakit adalah dengan, Allahumma salli ala Muhammad, pertukaran karakter diri dia. Dalam diri dia ada dua jenis orang. Contoh, dalam diri dia, pertama, dia ada karakter Fuad, saya Fuad. Satu lagi dia ada karakter yang, Allahumma salli ala Muhammad, yang berlainan, yang gundah perasaan dia. Satu lagi dia macam ada karakter budak-budak. Dia jadi budak-budak kecil sangat. Dan dia dengar bisikan-bisikan yang halus. Dia dengar 2-3 suara daripada telinga dia. Macam-macam lah, tuan-tuan. Penyakit macam ni, ada tak Quran boleh rawat dia? Boleh. Macam mana Ustaz yakin? Sebab Islam dulu ada ward psychiatric. Betul, tuan-tuan? Zaman siapa? Zaman Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi telah buat ward psychiatric dulu. Dan kita telah merawatnya dengan kaedah-kaedah tertentu, tuan-tuan, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kaedah, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah dalam masalah tekanan jiwa ni, bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang dilihat jauh daripada Allah. Wa imma, tuan tahu tak, pernah tak belajar kitab Al-Hikam Ibnu Atha'illah As-Sakandari? Mungkin penceramah-penceramah pernah ngajar kat masjid ni. Pengarang dia tu yang sangat-sangat akrab dengan Allah, dia juga pernah menghadapi, tuan-tuan dimulakan oleh Allah, tekanan perasaan. Dia juga pernah rasa sepi dalam hidup dia, sehingga dengan uslub itu menjadikan dia dapat menjumpai Allah dalam hidup dia. Jadi perkara macam ni tidaklah terlalu jalan mati untuk kita. Kadang-kadang masalah macam ni jadikan kita lebih akrab dengan Allah. Jaga anak-anak kita yang tertekan itu. Ustaz, apa cara rawatan Quran? Yang ini saya dapat daripada guru kami, almarhum Al-Ustaz Ismail Qamus. Waktu dalam majlis kami dahulu, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Kaedah ini diguna pakai pada satu orang yang menghadapi
hypertension ke, skizofrenia ke, depression ke, apa yang dia boleh buat? Maka dia boleh ambil satu kain putih. Kain putih itu dia letakkan di kepala dia. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu ada dua riwayat. Satu, Nabi terus pakai serban, Nabi tak pakai kopiah. Satu, Nabi pakai kopiah, Nabi pakai songkok. Tapi songkok Nabi warna putih, kolan siwatun bayda. Nabi bermakai kopiah yang berwarna putih. Cuma tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Para ulama tuan-tuan, kerana songkok dalam bahasa Arab dipanggil kolan siwatun. Kain dalam bahasa Arab, kain, saya nak tanya tuan-tuan, yang kain dekat Kaabah tu apa nama dia tuan-tuan? Kain dekat Kaabah tu. Kain apa ayah ibu sekalian? Kain kiswah. Nama songkok kolan siwatun. Tuan-tuan ada nampak tak dia punya dasar lebih kurang dekat? Macam mana boleh jadi dekat? Kenapa boleh jadi dekat? Jadi dekat yang pertama ayah-ayah ibu yang dimulakan oleh Allah pada sejarah songkok tu sendiri. Sebelum saya masukkan isu cara rawatan bipolar itu tadi. Sebab dahulu ketika mana para ulama Hadrami, dulu mazhab Syafi'i, dulu mazhab Maliki, dulu kita lah tuan-tuan yang berserban begini, yang 3 tingkat ni. Serban saya pakai ni nama dia serban Jawa. Maksudnya orang-orang Jawa, orang tanah Melayu ni, kalau dia pergi belajar dekat Mekah, inilah cara serban dia pakai. Dan dikenali yang serban begini, dia berakidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah, bermazhab dengan mazhab Syafi'i, dan memakai tasawuf al-Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali rahimahullah. Jadi dulu para ulama kita tuan-tuan yang datang berdakwah di sini, majoritinya tuan-tuan ada ulama daripada Hadramaut. Tuan-tuan tahu tak, satu-satunya bangsa Arab yang pakai kain pelekat adalah Arab Hadramaut di Yaman. Saya pergi lepas habis ijazah dulu di Yaman. Tuan-tuan tahu tak, orang Arab ni memang pelik tuan-tuan. Adakah pula dia main bola pakai kain pelekat tuan-tuan? Yang lagi teruk tuan-tuan, dia boleh buat wiring tuan-tuan pakai kain pelekat. Saya takut member yang nak bagi skru tu ada pengalaman hitam je tuan-tuan. Ente skru udah tuan-tuan, masalah tuan-tuan sekalian. Pasal member pakai kain pelekat. Main bola tuan-tuan pakai kain pelekat, member tak boleh buat oleh tuan-tuan. Nak bagi bola masuk celah kangkang tak boleh. Saya gelak lah tuan-tuan. Kambing sana pun dahsyat. Dia boleh makan nasi Arab tuan-tuan. Kambing dia makan nasi Arab. Masya Allah tabarakallah, datang dakwah di sini. Ulama, dan mereka ni asalnya belajar di Mekah. Dulu kan ingat tak Pak Dail, Syekh Daud Fatani kan? Semua belajar kat sana depa ni. Dan cuma ulama-ulama awal bila datang kat Malaysia berdakwah, tiba-tiba dia rindu dekat Kaabah. Bila dia rindu dekat Kaabah, dia manifestasikan dengan terbitnya songkok tuan-tuan. Dia tak boleh nak tiru Kaabah yang ada ayat Al-Quran. Maka apa yang orang Melayu buat? Dia letakkan songket emas di songkoknya. Dan dipakaikan tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Inilah sejarah pemakaian songkok. Yang ramai orang tak tahu dan mereka main-main dengan songkok. Sebab itu ulama' menyebut tidak ada beza pahalanya. Orang yang pakai songkok dapat pahala sunnah, yang pakai kopiah putih dapat pahala sunnah. Faham tu? Sebab itu ulama' Nahdlatul Ulama' di Indonesia, mereka pakai songkok dengan kain pelekat. Dan mereka pakai baju Melayu, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Ta'ala. Itu sejarah awalnya. Cumanya, cara ni diambil, tuan-tuan ambil barakah daripada kitab Syamil Muhammadiyah juga. Pakaikan dengan Allahumma salli ala Muhammad, serban. Pakaikan dengan serban. Rasulullah dulu, dia meletakkan minyak rambut kepada kepalanya. Termasuklah dalam hadis disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni dia menyikat sya'run Nabi. Sya'run ni rambut Nabi, walaupun dia dalam keadaan haid. Jadi ibu-ibu, di antara sunnah-sunnahnya adalah kita menyikat rambut suami kita. Sunnah, yang tak pernah buat, kena cuba buat. Tu masalah tu. Ustaz, makcik malah lah Ustaz. Rambut suami makcik dah tak ada rambut Ustaz. Member rambut dia belum tumbuh Ustaz. Apa yang nak dibuat? Satu jemaah tu kata kasih, Ustaz, kalau dia dah tak ada rambut, boleh tak usap kepala dia tuan-tuan? Jangan tuan-tuan usap kepala dia tuan-tuan. Habis tu nak buat apa Ustaz? Usap janggut dia. Nabi dulu letak minyak tuan-tuan dekat
kepala dia, rambut dia dengan janggut dia. Saya ni tuan-tuan, bukan apa, janggut saya ni tak apa semua. Semua jenis minyak dah letak. Minyak wak doyok dah letak, minyak dagu dah letak. Tapi tuan-tuan tak subuh-subuh, tak apalah. Yang ada ni okey lah. Sama dengan guru saya Ustaz Muhadir Haji Jul. Lebih kurang lah macam ni tuan-tuan dimulakan ta'ala. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, begitu. Cuma Nabi bila pakai serban putih tu, Allahumma salli ala Muhammad, ada dua lah riwayat dah. Nabi pakai, tutup muka betul-betul, dan tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-19. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ayat Al-Waqi'ah ke-19 tu adalah ayat yang digunakan oleh para ustaz-ustaz dalam bidang rawatan Islam untuk merawat orang yang ada masalah mental, yang ada masalah isu di kepala dia. Ayat ke-19 dalam Al-Waqi'ah. Dan apa yang berlaku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kita boleh pakai juga. Kita boleh pakai juga, walaupun ayat itu nak bagi tahu Allah ni dia tak akan bagi pening kepada ahli-ahli syurganya. Jadi kita nak tabaruk daripada ayat ini, mudah-mudahan kita juga tak diberi pening oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kata almarhum Dr. Harundin, dia kata ramai orang ni dia tahu Quran, dia hafal Quran, tapi mungkin dia tak tahu cara nak pakai ayat-ayat tersebut. Jadi sebab itu ayah-ayah dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Perkara yang paling asas yang kita nak buat dalam kehidupan kita adalah kembali untuk berlandaskan Al-Quran. Siang, malam, pagi, petang tengok Quran pun dah dapat pahala. Tengok mak ayah pun dah dapat pahala. Tengok ulama pun dah dapat pahala. Tengok orang soleh pun dah dapat pahala. Cuma tuan-tuan mentah-mentah dapat pahala, kita pun tengok je lah Quran tu. Tak bergerak lah Quran tu tuan-tuan. Berhabuk dah Quran tu. Dan tuan-tuan yang pakai handphone ni, Ustaz boleh tak kalau saya pakai handphone untuk, macam mana Ustaz, saya download internet, saya download Quran, saya masuk bilik air, macam mana tu Ustaz? Boleh ke tak boleh? Boleh. Darul Ifta ni adalah fatwa daripada Mesir. Disebut kepada kita, telefon yang diletakkan aplikasi Quran, kalau dia masuk bilik air, dia tutup tuan-tuan sekalian, maka tidak ada masalah. Bolehlah pakai tuan-tuan ayah-ayah dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tak ada masalah. Macam tu pula dengan Quran. Quran terjemahan yang kita baca ni, dia kena bezanya, dia ada Quran. Lepas tu Quran terjemahan. Quran terjemahan ni dia terjemah sahaja. Quran, kalau kitab tafsir yang berjela-jela tu, tak salah Ustaz 10 jilid tafsir Ibnu Katsir. Lepas tu tafsir Jalalain. Dulu yang rajin ajar tafsir Jalalain ni almarhum Asy-Syaikh Alwi Al-Maliki. Tahu tak ada ni siapa? Dia ni guru kepada Syekh Allahumma salli ala Muhammad Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari, guru kepada Syekh Fuad Kamal Al-Maliki. Maka apa yang berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, dia ngajar. Itu kitab tafsir yang panjang-panjang tu. Yang kita baca ni terjemahan. Darul Ifta pun sebut kalau kita baca terjemahan juga diizinkan untuk tidak punya wuduk. Tidak punya wuduk. Tapi kalau kita baca Quran yang memang Quran mushafnya, maka kita mestilah ada wuduk. Quran ni tak akan musnah tuan-tuan, akidah kita. Yang akan musnah adalah mushaf Al-Quran. Tapi isi kandungan dia akan musnah ataupun tidak musnah? Tidak akan musnah. Sampailah ke syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Dia tidak akan musnah, sama sekali tidak akan musnah. Jadi apa yang kita nak ambil manfaat daripada bahan yang tak akan musnah ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam adalah kita menjadikan ianya ubat kepada kita. Itu satu tuan-tuan. Lagi satu saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, apa lagi cara Quran ni yang dia betul-betul hebat. Yang dia ada sebanyak 1,027,000 huruf ni, apa lagi manfaat dia? Termasuklah orang yang ada batu karang. Dia nak pecahkan batu karang dia. Macam mana caranya Ustaz? Saudara boleh buka, boleh makan sebiji, dapatkan sebiji buah tembikai. Sebiji buah tembikai mestilah tembikai yang berwarna merah, yang kecil. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh makan, tapi jangan makan waktu azan Zuhur tuan-tuan. Nak makan waktu azan Maghrib. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Bunyi dah. Jadi potong dua. Nak potong dua tu pada perutnya tembikai. Potong dua zat. Lepas dah potong dua, Allahumma salli ala Muhammad, dibacakan surah Al-Hasyr pada ayat 21 sampai 24.
Yang tuan-tuan pun mungkin ada yang dah hafal kot. Yang sebut lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Disebutkan kepada kita ayat tu maksud dia, kalau aku letak Quran ni dekat jabal, dekat bukit, maka bukit pun akan pecah. Ayat 21 sampai 24. Maka kita nak ambil barakah, yang banyak kena batu karang ni tuan-tuan, orang lelaki tuan-tuan sekalian. Nak ambil barakah, apa yang dia kena buat? Dia baca surah ini, dia dah belah tu, dia baca 7 kali. Setelah itu dia makan sampai habis. Kenapa kena makan tembikai, Ustaz? Sebab tembikai ni tinggi fiber dia. Tinggi fiber dia yang bantu kita untuk digest apa-apa yang ada dalam perut kita. Dan akhirnya apa yang berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, baca 7 kali, lepas itu kita makan. Makanlah sampai habis tuan-tuan sekalian. Setelah itu baca balik 7 kali ayat tersebut. Kita tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala mengambil barakah dengan niat bila kita makan benda tersebut, dia kena kepada batu karang tersebut, batu karang itu akan pecah dengan berkat Al-Quran ni tadi. Dan dia akan keluar mengikuti lorong-lorong, sebagai contoh air kencing ataupun air najis seseorang tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu adalah mujarrabat. Dalam hal-hal mujarrabat. Apa maksud mujarrabat? Perkara-perkara yang ulama ambil istifadah sebab ianya boleh mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Ambil lah. Dan itulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, keberkatan Quran. Quran dia bantu kita, dia akan ubat hati kita. Tuan-tuan kalau ada masalah, tuan-tuan cuba buka mana-mana ayat Quran, dia mesti bagi semangat dekat kita. Dalam muka surat 67, surah Ali Imran, bahagian bawah, waktu itu Allah Ta'ala bagi semangat dekat orang Uhud. Kita kalah sekejap, Quran kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang dah rasa nak kalah ni dalam perang Uhud, kau ni jangan putus asa, kau ni jangan bermuram duja, kau ni jangan rasa sakit dengan ujian ni, sebab sesungguhnya engkau telah aku muliakan selagi mana engkau menjadi orang-orang yang beriman kepadaku. Allah Ta'ala bagi semangat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang putus asa dalam hidup ni, tuan-tuan kena rasa kuat. Yang rasa menyesal masa silam dia banyak dosa, tuan-tuan semua yang ada depan majlis saya ni, ini adalah pengumpulan para pendosa tuan-tuan. Tidak tuan-tuan masuk ke dalam surau yang barakah ini kecuali tuan-tuan ni semua pendosa. Tuan-tuan kotor kepada Allah, tuan-tuan jijik kepada Allah. Hanya kerana Allah Ta'ala nak muliakan tuan-tuan, Allah pandang, Allah bagi izin untuk masuk Ramadan kali ini. Sedangkan Allah boleh ambil nyawa ayah-ayah, ibu-ibu sebelum Ramadan ini bermula. Sebab itulah, ingat tak almarhum Ustaz Hasan Din, dia meninggal dunia 2 tahun lepas sebelum PKP. Dalam ceramah terakhir dia dekat tempat saya ceramah di Seremban fasa 3. Saya umur 22 dulu, saya dah ada 3 tauliah wilayah Negeri Selangor dengan Negeri Sembilan. Jadi saya memang dah aktif di Negeri Sembilan waktu itu. Dia ceramah di situ, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Dan di ceramah tajuk dia, adakah ini Ramadan yang terakhir? Dia cakaplah tuntang. Dia cakap dekat para jemaah. Para jemaah menginsafinya. Tetapi apa yang berlaku dekat almarhum, dia sendiri penceramah yang sebut adakah ini Ramadan yang terakhir, kali itu dia tak sempat masuk Ramadan. Dia meninggal dunia bulan Syaban. Allah ambil nyawa dia tuan-tuan. Tetapi ayah-ayah ni yang Allah Ta'ala bagi panjang usia dalam keadaan coronavirus tak menentu tuan-tuan. Apa benda ni kita pun tak tahu. Maklumat yang kita dapat hanya daripada arus perdana. Kita sendiri tak tahu apa benda yang berlaku sebenarnya. Maklumat yang kita dapat adalah maklumat yang pastinya dikadarkan untuk kita. Ini maklumat untuk kalian. Jika maklumat itu tak ada, kita pun tak tahu tuan-tuan. Kita tak ada kajian yang logistik, tak ada kajian yang spesifik tuan-tuan sekalian. Yang digunakan kajian itu terhadap isu ini secara konsensus datang sumbernya asli daripada semua pergerakan umat Islam. Kajian-kajian ini semua tuan-tuan adalah kajian-kajian yang kita petik daripada barat. Kaul-kaul yang ambil daripada barat. Kita kurang kemahiran. Kita tak tahu apa yang berlaku pada saat dan ketika ini. Tapi Allah Ta'ala bagi panjang usia kita. Pula tu dapat solat berjemaah lagi. Tuan-tuan ada kudrat. Ada kudrat yang datang solat. Ada ayah-ayah dah tak larat. Ada ibu-ibu tak larat, duduk atas kursi semayang. Ceramah pun tak larat. Allahumma salli ala Muhammad, saya tak larat, ustaz sakit sana sakit sini. Tak apa tuan-tuan.
Sebab itu kaedah usulul fiqh, kasiran masyaqqah, kasiran ajr. Lebih banyak kau ada masalah dalam buat ibadah, lebih banyak kau ada kepayahan dalam buat ibadah, lebih banyak ganjaran yang kau dapat. Itu kaedah usulul fiqh. Siapa yang sakit datang sini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beri lagi banyak ganjaran untuk dia. Payah, Allah Ta'ala bagi lagi banyak ganjaran untuk dia. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, bila dah dapat Ramadan kali ini, kita tak ada perasaan. Tuan-tuan, saya nak sebut, jangan rasa bosan ibadah kepada Allah. Jangan rasa lelah. Saya ni sama macam tuan-tuan, hidup ada roda, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tapi yang buatkan kita jadi kuat, saya jadi kuat, 3 perkataan ni saya pegang erat-erat. Saya gigit rapat-rapat. Apa dia? Perkataan ini adalah buat sebab Allah. Sebab saya tahu tuan-tuan, saya tak pandai. Saya tahu saya jahil. Saya tahu saya banyak kekurangan. Saya tahu saya ini tuan-tuan dimulakan oleh Allah Ta'ala seperti satu tin kosong yang bergerak merata-rata. Tak ada apa-apa. Bahkan banyak benda saya tak pandai. Tapi Allah Ta'ala sentiasa kasih pada kita. Kalau nak tengok muka kita ni tuan-tuan, ayah, ibu sekalian, seorang pun tak layak nak dapat rezeki daripada Allah. Muka kita ni adalah muka orang yang banyak buat maksiat dekat Allah. Tapi bila Allah dah bagi kita rezeki, kita tengok pula rezeki siapa yang lagi banyak berbanding kita. Ini ke hamba Allah tuan-tuan? Ini ke kita? Kita ni kalau ikut tuan-tuan tengok dosa maksiat kita tak layak. Tapi bila dah dapat rezeki sikit, kita tengok siapa lagi lebih, siapa lagi mewah, siapa lagi dahsyat. Sebab itu ayah-ayah dan ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, syukurlah, insafilah. Jadikan Ramadan ini kita nak betul-betul buat sebab Allah. Bila sujud, bila rukuk tarawih, bila baca Quran tu, hargai Quran tu dengan penuh jiwa dia. Ulama dulu tuan-tuan dimulakan oleh Allah, meninggal dunia dekat Quran. Ulama dulu tuan-tuan dimulakan oleh Allah, tidur dalam keadaan Quran. Tapi macam mana pula hubungan kita dengan kitab ini? Dialah satu-satunya peguam yang akan bantu kita bila balik kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan perasaan kita dengan Quran terus rapat tuan-tuan. Yang belum mahir, tak apa, boleh belajar lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri keperluannya kepada kita jika kita betul-betul bersemangat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan ayah-ayah ni yang duduk dalam majlis ini, kalian tidak akan keluar daripada masjid ini, surau ini, melainkan Allah meletakkan kalian daripada orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan dimulakan oleh Allah, siapa yang ada dalam majlis yang barakah ini, dia tidak keluar daripada pintu pagarnya nanti, kecuali Allah Ta'ala mengangkat segala dosa tuan-tuan dan digantikan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kira cukuplah sampai di sini tuan-tuan. Tuan-tuan pun muka semua dah mula nak rasa penat tuan-tuan. Saya dah lama tak tidur Ustaz, bagilah can balik nak tidur Ustaz. Maka baliklah tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas pertemuan ini. Hari ini kita dapat tahu banyak perkara. Kita dapat tahu dalil solat witir. Kita dapat tahu tuan-tuan dalil sunat muakkad tadarus Quran. Kita juga dapat tahu jumlah huruf dalam Quran. Kita dapat tahu survival Khulafa Ar-Rashidin. Kita juga sebentar tadi dapat tahu macam mana cara-cara yang digunakan dalam merawat bipolar, dalam merawat batu karang. Kita juga dapat tahu Allahumma salli ala Muhammad, macam mana cara cintanya para ulama dahulu dalam memelihara Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita terinspirasi dan kita bercita-cita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang baik datang daripada Allah. Fakir miskin, banyak kekurangan, kejahilan, diri saya sendiri, hakikatnya semua datang daripada Allah. Mari sama-sama kita doa insya-Allah. Tuan-tuan bila nak berdoa ni, tuan-tuan bawa perasaan. Jangan sekadar mengangkat tangan, tapi bawa hati, bawa jiwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini termasuklah waktu-waktu yang Allah mustajabkan doa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa tub alaina ya Allah. Allahumma ighfir lana wa tub alaina ya Rahman. Allahumma ighfir lana wa tub alaina ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang yang pernah menegur kami ya Allah, dosa orang yang pernah mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat baiknya Ramadan ini ya Allah,
Jangan kau seksa ya Allah lagi. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami yang berada di dalam kubur itu ya Allah. Ya Allah, seperti mana kau beri lepas daripada azab kepada ahli kubur ya Allah, maka begitu juga ku harap, ku mohon agar engkau lakukan begitu kepada ayahanda kami di sana ya Allah. Dan pula kepada orang tua kami yang masih hidup, kau berikanlah mereka jauh daripada penyakit yang berat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, suatu hari nanti ya Allah, apabila kami mati ya Allah, jangan kau keluarkan lidah kami daripada menyebut kalimah la ilaha illallah. Jangan kau keluarkan lidah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau buka aib kami saat jenazah kami sedang dimandikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau buka aib kami ya Allah saat jenazah kami ya Allah sedang disolatkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau buka aib kami dengan jenazah kami dimalukan saat kami masuk ke dalam liang lahat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau beri aib yang besar kepada kami setelah kami pergi daripada dunia ini ya Allah, dengan kau jadikan anak-anak kami berantakan, bergaduh dan berpisah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau jauhkanlah karya ini daripada maksiat zina ya Allah. Kau jauhkanlah karya ini daripada bala bencana-Mu ya Allah. Ya Allah, seperti mana kau menjaga tempat-tempat orang soleh, begitulah kau jaga tempat ini yang barakah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara para jemaah kami yang uzur sakit ya Allah, sehingga susahkan mereka buat ibadah, maka kau turunkanlah kesembuhan kepada ayah ibu kami di sini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ada di antara para jemaah kami yang berharap rezeki melimpah ruah daripada Engkau, turunkanlah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ada di antara para jemaah kami berharapkan kebahagiaan, berharapkan kenikmatan dan kegembiraan ya Allah. Dan kerana ya Allah mereka sudah banyak masalah, kau turunkanlah kepada kami kegembiraan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu agar kurniakanlah kepada kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Kami tak tahu bila lagi kami dapat masuk Ramadan ya Allah. Ya Allah, kau hadirkanlah perasaan kami dalam beribadah ya Allah. Maafkan kami kalau kami tidak punya nafsu mutmainnah saat berzikir pada Engkau ya Allah. Maafkan kami bila kami baca Quran kami tak ada rasa nikmat ya Allah. Maafkan kami bila kami baca ayat-ayat azab tapi kami tak rasa takut ya Allah. Sesungguhnya kami jahil, kami tak pandai ya Allah. Banyak perkara kami tak tahu dalam kehidupan ini ya Allah. Maka kau berilah tahu kepada kami dengan jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau yang maha pemurah lagi maha mengasihani ya Allah. Ampunkanlah segala kekhilafan kami ya Allah. Allahumma sabbit aqidatana bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'alna hawaijana hajatan maqbulatan wa la taj'alna hawaijana hajatan mardudatan. Allahumma zuqna lailatul qadar fi hadhihi sanah ya Allah. Allahumma zuqna lailatul qadar fi hadhihi sanah ya Allah. Allahumma zuqna lailatul qadar fi hadhihi sanah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal-afu minkum. Saya mohon ampun dan maaf yang baik datang pada Allah, kefakiran diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.